Baik, apa khabar semua? Setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama muslimat dirahmati Allah, kekanda bonda yang saya kasihi. Salam Syawal, salam Aidul Fitri minal a'idin wal faidin, kullu am wa antum bi khair. Apa maksudnya tu? Kita dah berhari raya, sehari je hari tu yang haram berpuasa, tiba-tiba kita berhari-hari hari raya, berhari-hari hari raya. Sebenarnya yang ni bukan salah untuk kita meraihkan, kan? Kita jumpa selamat hari raya tak salah pun, tetapi lebih kepada menyatakan kita berada pada Syawal yang keberapa. Sebab Syawal diraihkan dalam sebulan, selagi belum masuk bulan baru tak salah untuk diraihkan. Tapi kalau nama hari raya yang sebenarnya kita tak boleh berpuasa pun pada hari tersebut. Dan sekarang ini ibu-ibu saya sudah menyusul waktu, kan? Ada yang 4 hari, ada yang 5 hari untuk menetapkan niat berpuasa sunat Syawal. Itu pun bergaduh lagi dekat 20 hari ni. Nak ganti dulu ke, nak qada dulu ke, nak apa dulu Ustazah. Jadi bila dah 28 Syawal, Ustazah tanya, hari ni dah dapat hari keberapa dah? Tak start lagi lah Ustazah, sebab nak tahu sunat dulu ke qada dulu, kan? Siapa yang rugi muslimat, saat itu dah nak habis dah 29-30 Syawal. Rugilah kita yang sibuk bertanya-tanya. Maka jawapannya sementara stok masih ada, kan? Kejarlah, rebutlah untuk kita berpuasa. Jadi yang muda-muda yang dulunya ada hutang puasa, niatkan puasa ganti. Kalaupun kita termati, kan, dimatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala selepas habis bulan Syawal, mudah-mudahan kita selesai dah ganti puasa kita. Dan muslimat, kalau mampu habis kita ganti puasa kita dalam bulan Syawal, sambunglah dengan sunat Syawal. Jadi kesimpulannya memang mustahil lah untuk yang muda-muda tu dapat berpuasa sunat Syawal. Jadi sedihlah orang macam Ustazah Zai yang ada hutang puasa bulan Ramadan hari tu. Payahlah aku nak dapat pahala puasa macam berpuasa setahun, kan? Jadi jawabnya muslimat dirahmati Allah, puasa sahaja. Dapatkan 6 hari dalam bulan Syawal. Mampu, ya Allah, aku berazam ni nak habiskan hutang puasa 7 hari baru ni, kan? Jadi mudah-mudahan sempat aku gantikan 6 hari. Terus terang aja, Ustazah Zai sendiri pun selalunya tak mampu. Ni dah habis dah raya semalam. Kenapa raya semalam muslimat? Sebab duduk ada kat Kulim. Pagi tadi subuh baru sampai. Duduk di kampung suami, kan, jaga ibu mertua tak sihat, berada di hospital. Jadi syukur sangat pada Allah dapat puasa direct 6 hari. Kalau ada kat KL, cabaran sangat besar. Ustazah ngajar dalam kuliah baru ni, kalau puasa sunat boleh batalkan, kan? Boleh buka puasa, kan? Saya masak ni khas untuk Ustazah. Masalah tu, kan? Jadi muslimat dirahmati Allah, bila duduk kat Kulim tak ada siapa kenal, kita boleh puasa sampai semalam dapat hari yang ke-6. Jadi ada pula yang tanya, Ustazah niat qada ke? Ustazah niat puasa sunat Syawal. Berazam ni untuk puasa lagi 6 hari akan datang. Tapi mengikut pengalaman yang sebelum-sebelum ni macam gagal dan tewas. Terus terang je. Jadi muslimat dirahmati Allah, sebagai orang perempuan yang masih ada darah, ambil sahaja puasa 6 hari di bulan Syawal. Ulama fiqh menyebutkan bahawa payahnya lah kalau kita nak buat qada dengan sunat itu sebagai diniatkan together, kan? Sama-sama kita niat. Ya Allah, aku nak puasa qada dengan aku nak dapat pahala Syawal. Macam tamak sangat, kan? Benda macam ni kita nak kongsi-kongsi pula, cuba suruh kongsi suami, tak nak pula, kan? Ustaz dah kata gitu, muslimat dirahmati Allah. Kalau bab puasa qada dengan sunat boleh combine tak Ustaz? Soalan orang perempuan bila Syawal itu je Ustazah. Cerita sikit kat dia orang. Cuba kalau suruh kongsi suami, tak nak aja dia kata. Ni kongsi pahala puasa qada dengan sunat, nak aja, kan? Muslimat dirahmati Allah, jawapannya jangan menghina diri sendiri. Sebab saya amat yakin yang hadir pada majlis ilmu bulan Syawal ni sudah penuh macam ni majlis ilmu, maknanya orang-orang yang mahu. Yang belum mahu, muslimat dirahmati Allah, kita doakan dengan kasih sayang supaya kita faham begini. Yang penting aku dapat 6 hari di bulan Syawal. Kalaupun aku niatkan qada tadi, selesai dah hutang puasa aku, ya Allah. Dan kalau kita nak niat sunat Syawal sahaja pun ada pendapat ulama mengatakan boleh. Dan berazam niat dalam hati, jangan matikan aku dulu sebelum aku habis qada puasa Ramadan aku, ya Allah.
Atau ada pendapat ulama menyatakan kalau niat Syawal pun termati kita belum qada, insya-Allah Allah akan gunakan yang 6 hari niat Syawal itu sebagai ganti puasa Ramadan kita. Tapi kalau kita niat Syawal sahaja tak niat qada, maknanya secara zahirnya belum tertunailah qada kita tempoh hari. Kan mudah muslimat dirahmati Allah, tak payah sibuk tanya nak qada ke nak sunat ke, yang penting usahakan 6 hari. Tapi cabaran besar kan muslimat, tak sama macam puasa Ramadan kan, cabarannya cukup besar. Tak sama ya ustazah puasa bulan Ramadan dengan puasa sunat ni, memang tak sama. Sebab Ramadan bulan barakah, masya-Allah. Panas terik macam mana pun kita mampu untuk tamatkan sampai azan maghrib. Tapi bila waktu mendung macam ni pun kadang 12 hari, 12,5 hari dah jadi migraine dah kita. Mula dah WhatsApp ustazah. Ustazah tadi niat puasa sunat, boleh buka puasa ke tidak? Pukul 12,5 hari ni kak nak buka puasa aku. Migraine lah ustazah. Jadi makna muslimat cabarannya begitu dahsyat. Sebab itu yang penting kita berpuasa. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Ada orang yang puasa 6 qada, sambung lagi sunat Syawal, tetapi dicanang-canangkan, ada besar diri dalam dada, ada ujub, ada riya, ada takabur, takut habis segala pahala puasa. Ini mukaddimah ustazah sepanjang 2 minggu inilah, cumanya dalam sembang-sembang harian. Sebab untuk majlis ilmu hari ini baru ustazah bermula, cuti panjang dah ni sebab itu hari ini terterima jadual di Masjid Al-Mukminun, terterima. Semalam siapa yang telefon ustazah bagi tahu boleh tak ustazah, ini miscommunication ke apa, saya dijemput untuk hari Rabu esok, tiba-tiba hari ini pula. Jadi muslimat, ustazah itu pengurusan yang berbeza tapi sama-sama dengan majlis ni. Bagaimanapun muslimatnya tetap orang yang sama insya-Allah. Jadi yang ustazah raikan juga sebab kebetulan ustazah pun kosong waktu di muslimat. Nak ikutkan hari Selasa waktu ni saya berada di Masjid Jamiul Huda Kampung Melayu Ampang. Mereka semua minggu depan baru nak start kuliah. Jadi sepanjang hari Selasa ini sampai hari Jumaat ini jadual yang luar biasa macam inilah. Jadi salam ukhuwah fillah daripada Ustazah Zah yang pertama kali jumpa. Pertama kali sungguh dulu ketika dengan program LKPI ke LKPI ya, yang tu pertama kali. Kali kedua Ramadan tempoh hari kita bersolat tasbih sama-sama. Ini kali ketiga, besok kali keempat. Jadi jemput datang lagi lah besok. Jadi rakan-rakan Facebook saya duk tengok dalam jadual, Ustazah syoknya hari ni tajuk kaya akhirat, besok tajuk bidadari di pintu Firdausi. Itu antara tajuk yang meletup ketika di Radio Aikim dulu muslimat. Jadi ustazah bawa kembali dengan tujuan kan kita berkongsi panjang mudah-mudahan. Hari ini ustazah nak fokus tentang kaya akhirat. Kalau sekali sebut je orang dah dapat gambaran. Tak apalah miskin kat dunia, yang penting kaya ke akhirat. Kita dah dapat gambaran muslimat. Apa gambaran dia? Janji-janji Allah dalam Al-Quran. Sahabat Nabi SAW ramai yang kaya atas dunia tapi memilih untuk hidup miskin. Sebab apa? Sebab dia takut kekayaan di dunia ini hanya hiasan semata-mata. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Mal, harta benda. Kemudian al-banun, anak-anak, dia hanyalah perhiasan di atas muka bumi. Jadi dia bukan kita nak bawa balik mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita cakap di lisan mudah, sama ada orang yang berharta ataupun yang tidak berharta. Yang berharta bukan mudah untuk kita membuang harta kita begitu saja. Ustazah turun dari pentas ni nanti, tahan ustazah. Ustazah nak tak semua harta saya, rumah besar saya, kereta saya? Jom ustazah ikut pergi rumah nak bagi semua kat ustazah. Tak ada hanya muslimat kan? Dan yang miskin pula muslimat dirahmati Allah bohong kalau kata, kak saya nak bagi ni, tu datin tu nak bagi kat saya dah banyak dah saya bagi kat akak nak dah. Tak payahlah ustazah, bohong. Dia cakap mulut dia tak nak tu muslimat. Semua orang nak. Tapi mari kita pastikan kaya dunia ni muslimat ada tak membawa kita ke kaya akhirat. Ada 3 perkara yang ustazah nak sembang hari ni. Yang pertama sekali dalam bab sedekah. Kita berakhir sudah Ramadan, semua ustaz-ustaz yang datang cerita tentang kelebihan sedekah. Ramadan digandakan lebih banyak lagi, hatta ada yang menyatakan sampai 700 kali ganda. Masuk dalam tabung RM1, boleh Allah bayangkan kamu hari ini telah bersedekah sebanyak RM700. Mana dapat ya Allah? Sebab Ramadan ni.
Jadi ada orang yang menangguh sedekah untuk setahun. Hari ni kalau tabung jalan, tak ada orang masuk duit dalam tabung muslimat. Dia nak tunggu Ramadan tahun depan baru dia masuk. Ada juga yang pandangan macam tu. Rugilah kalau masuk hari ni, tunggu Ramadan kan. Ustazah, saya ada duit ni, saya baru lepas pencen kan, saya ada duit ni Ustazah, duit EPF saya dah keluar kan, saya ada niat lah. Tapi ada ustaz kata bulan Ramadan lagi banyak pahala bersedekah. Tunggu ya Ustazah, kak kalau mati esok macam mana? Kata gitu. Makna muslimat dirahmati Allah, jangan bertangguh. Fastabiqul khairat, Allah sebut dalam Quran. Segera buat kebaikan. Tetapi perancangan untuk menyambut Ramadan yang diganda sampai 700 kali ganda tu mesti ada. Ya, hari ni jalan tabung masuk ikut kemampuan kita. Besok jalan tabung masuk ikut kemampuan kita. Ada asatizah bawa cerita rumah anak yatim, tahfiz masuk ikut kemampuan kita. Dan Ramadan kita gandakan lagi. Sebab itu ada tabung khas untuk kita berinfak lebih sikit pada bulan Ramadan. Ini cerita sedekah. Dan yang ini semua orang yang datang ke majlis ilmu sedia maklum. Tapi hari ni Ustazah seronok untuk berkongsi cerita. Sebab di sini orang tak tahu lagi. Apa ceritanya? Ustazah nampak muslimat dirahmati Allah, kata Nabi SAW, yang paling aku suka adalah yang sedikit tetapi berterusan. Nampak tak? Ada orang yang Ramadan tempoh hari, ada satu hartanah dia dijual khas untuk infak bulan Ramadan. Saya kata ini bagus, tetapi takut-takut dia hanya gairah pada Ramadan saja. Hari ini menjelang 20 Syawal dia sudah lupa kelebihan infak tersebut. Rugi muslimat. Sebab kita berada pada Aidul Fitri, meraihkan fitrah. Fitrahnya apa? Mudah-mudahan kita semua ni muslimat macam manusia bayi yang baru dilahirkan, bersih daripada segala dosa. Sebab kita dah dapat capai kemenangan. Disuruh puasa 30 hari, kita berpuasa. Kita membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lambang kemenangan dah tu. Mudah-mudahan diterima semua amal kita pada Ramadan. Dan hari ini jangan kita rosakkan pahala yang Allah janji pada majlis convocation kita hari itu. Bila? Pada malam raya, pada hari pertama Aidul Fitri. Itu semuanya kita kembali kepada fitrah. Jadi jangan dalam keadaan seperti ini kita mencorakkan balik dengan dosa. Ataupun kita tahu ada kebaikan kita tangguh. Rugi muslimat. Sebab itu Ustazah suka canangkan di mana-mana. Mari kita faham yang Nabi tadi sebut, suka yang sikit tapi berterusan. Kisah yang Ustazah nak cerita muslimat, Ustazah Zai kalau di belah Keramat, Melawati, belah Ampang, semua orang kenal dengan projek tabung umrah amanah saham akhirat. Apa tu tabung umrah dan ASA ringkasannya? Ketika tahun 2015 April, hari jadi Ustazah, pernah cerita lagi kan, yang datang 2 kali ni tak cerita lagi. Jadi ambil ni sebagai pengajaran, sebagai satu kreativiti untuk create di kawasan Masjid Al-Mu'minun, anak karya dia. Nak join Ustazah ke, nak create satu, sebab silakan, benda baik ni tiru-tiru dan terus tiru. Ada banyak muslimat kebaikan untuk ummah. Ustazah create satu keadaan ketika 2015 April, hari jadi Ustazah Zai bulan April. Sebut, ya Allah, hari lahir aku tahun ni apa yang aku harap. Selalu kan kita bila hari kegembiraan kita duk tunggu, suami nak hadiah apa tahun ni, anak-anak nak bagi apa, tu kawan baik nak hadiah apa, nak buat surprise apa. Yang ni orang yang tak malu dengan Allah muslimat. Sepatutnya kita tambah kesyukuran kita, ya Allah, bertambah usia lagi, dekat dah dengan kematian. Nabi bila dia syukur, bila dia gembira, dia sibuk nak memberi, bukan dia sibuk nak meminta, bukan tunggu hadiah apa dapat. Jadi sunnah ini yang Ustazah nak ikut. Ustazah kata sempena hari jadi aku nanti, apa yang aku nak buat? Masjid pertama Ustazah pergi muslimat, Ustazah canang, jom kita buat satu tabung sehari RM1. Kalau yang tak mampu nak jumpa Ustazah tiap-tiap hari nak bagi sehari RM1, kita kumpul setiap hari RM1, cukup bulan bagi kat Ustazah RM30. Tujuannya apa? 2-3 tahun saya bawa jemaah umrah Mekah Madinah, saya cemburu dengan satu-satu hamba Allah yang ada je datang, Ustazah akan ada hajat nak 7,000, Ustazah bawa lah siapa-siapa yang belum pernah pergi Mekah, yang di mata Ustazah nampak elok ibadah dia. Cemburu muslimat. Sebab apa cemburu? Bila saya bawa ke sana orang-orang yang saya pilih lupa nak balik ke hotel. Cik, balik makan. Ustazah, pakcik datang ni bukan dengan duit sendiri,
Mudah-mudahan kalau pakcik doa lebih sikit, duduk iktikaf lama sikit di masjid, orang yang menjadi asbab pakcik sampai ni dapatlah saham dia. Jatuh air mata kita muslimat. Dengki dengan siapa? Ustazah dengki dengan orang yang banyak duit tadi tu. Bilalah aku nak kaya macam dia, ya Allah. Duduk goyang kaki saja kat Malaysia, tapi ni ada orang yang solat di dalamnya 100,000 kali gandaan pahala, pasti si bulan itu dapat saham. Duduk kat Malaysia saja-saja. Jadi ustazah cemburu. Bilalah aku nak kaya macam ni. Ingat kata Nabi, boleh cemburu dua perkara je. Satu, kalau tengok orang kaya digunakan kekayaannya ke jalan Allah. Dua, kalau tengok orang punya ilmu, ilmunya tu sibuk dimanfaatkan, dipanjang-panjangkan. Cemburu dengan dua ni je muslimat. Jangan cemburu dengan yang hari tu dapat kereta baru, pakai hari pertama raya sebagainya, rumah bulan puasa renovate tiba-tiba dalam tempoh sebulan siap cantik. Jangan cemburu hak tu. Nabi suruh cemburu dua perkara. Cemburu dapat pahala, jangan cemburu benda yang dapat dosa. Ya, jadi ustazah cemburu dengan si kaya itu. Bawa kereta, bilalah aku nak kaya, ya Allah. Nak tunggu kaya entah bila, nak 7,000 bagi seorang pergi Mekah muslimat. Maka ustazah berfikir-fikir, kalau dalam jemaah yang ramai tiap masjid surau ni, kita mengajak dia sehari RM1 saja, sebulan RM30, aku hanya perlu penyertaan dalam 200 orang, dapat RM 6,000. Pakej ketika itu dalam 6,000 lebih. Saya bincang dengan ustaz suami saya pergi Mekah tiap-tiap bulan bawa jemaah. Saya kata kalau setiap kali abang pergi dapat bawa seorang pun, contoh pakej 6,200, kita carilah 200, insya-Allah setakat 200, 6,400, kita carilah RM400, janji dapat RM6,000. Macam mana awak nak dapat? Payah ni, bukannya senang. Cerita kat semua masjid surau muslimah. Bulan pertama kutipan bukan 6,000 tapi 8,000 lebih. Maka bila 8,000 lebih, dapatlah bawa seorang. Ustazah seronok. Dan bila April 2016 setahun, April 2017 baru ni 2 tahun. Betul tak muslimah? Agak-agaknya ustazah dah bawa berapa orang ke Baitullahil Haram dengan duit tabung umrah amanah saham akhirat. Agak-agak jemaah muslimat Masjid Al-Mu'minun lah. Berapa orang? 20? 30. Semua orang tak percaya bila ustazah sebut peserta yang free of charge pergi menggunakan tabung itu sebelum Ramadan umrah terakhir bulan 4 tempoh hari tak silap saya adalah orang yang ke-102. Muslimat dirahmati Allah. Dalam tempoh 2 tahun. Saya terkejut, saya takut. Tuhan, nikmat yang mana perlu aku dustakan? Hanya kerana kita cerita kelebihan kaya di akhirat. Sehari RM1. Bila mereka nampak, mereka masuk, muslimat kita masukkan dalam satu grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp itulah ustazah cerita pakej ni bayar berapa, orangnya siapa, kenapa kita pilih dia. Bila di interview tu, kenapa? Sebab ustazah berceramah ke seluruh Malaysia. Sebelum sampai ke satu-satu masjid, kita hubungi, ustaz, ada tak siap ke imam ke ustaz-ustaz yang mengajar-mengaji ke khidmat pada masyarakat tapi belum pernah ke Baitullah dalam usia emas. Waduh ustazah, kami punya siap ni, saya nak jumpa dia nanti. Bila dah jumpa, kita interview muslimat. Memang orang susah, memang kisahnya Masya Allah menitikkan air mata kita. Dia nak sangat pergi, doanya tu tak berhenti, tapi Allah tangguhkan dengan anak yang ramai. Menabung ustazah, tapi duit tak cukup. Lepas seorang-seorang masuk universiti, lepas seorang-seorang tak cukup muslimat. Jadi orang-orang seperti ni, saya cerita dalam grup WhatsApp, ambil gambar mereka. Di KLIA kita nak bawa, ambil gambar mereka. Tawaf di Baitullah kita bawa, tunjuk mereka dah sampai, dah selesai menunaikan ibadah umrah sampai balik ke KLIA. Maka semua bukti ada dalam tu, dan orang semakin percaya, semakin percaya, semakin percaya. Canang pula, satu orang bukan RM30. Ustazah, mak mentua saya pun nak masuk. Ustazah pula. Sekarang kutipan bulanan lebih 20,000 RM sebulan. Mana mungkin kita hanya taja orang bawa ke Baitullahil Haram hanya dengan RM1 sehari muslimat. Tapi bila kita canang program-program baik, dan saya sebutkan dulu orang yang ke-20, ke-30 ceritanya memang tragis. Sekarang orang yang dah ke-100 kadang-kadang bukanlah tak tragis, tragis jugalah, kita boleh kongsi. Cuma muslimat dirahmati Allah, kita dah jadi takut dengan duit yang banyak. Jadi ustazah cadang, kita jangan taja orang umrah sajalah. Bermula Ramadan tempoh hari, duit itu tersebar kepada ma'had tahfiz, kepada pendidikan, kepada mana-mana masjid surau yang nak dibina. Sebab inilah dia saham wakaf kita. RM1 saja sehari. Nabi cakap, buat perkara biar sikit tapi istiqamah.
Apa pengajaran yang ustazah nak sampaikan daripada kaedah ini muslimat? Ada orang yang datang, ustazah akak ni leceh lah kalau sehari RM1, sehari RM1, sebulan RM30 je nak bank in, payah nah akak bagi RM1,000 terus, kan? Kira dalam tempoh setahun ni akak tak menabung lah, kan? Makasih kak, kalau nak ikutkan setahun tak ada sampai RM1,000 muslimat dengan RM30 sebulan. Tapi terima kasih kak. Tapi ustazah cakap lah, ini tak istiqamah namanya, banyak tapi tak istiqamah. Tengok agama dia menguji kita macam tu muslimat, bukan mudah. Ada ramai makcik-makcik yang bila jumpa ustazah, dia bagi ustazah satu ikat getah memang RM1, RM1. Selalunya orang tua macam tu, yang tak reti nak bank in, yang jumpa ustazah kat masjid surau, yang telefon ustazah, ustazah boleh datang rumah makcik dah, makcik ni sakit lutut nak pergi masjid, dah sebulan tak boleh pergi masjid. Makcik nak buat apa ni, nak bagi duit RM30 tu. Allah sayu hati kita muslimat, singgah ambil duit ikat dengan getah. Cik, comelnya ikat getah tu RM1. Ustazah musik dia kan, yelah sehari bila nak pergi pasar letak RM1 bawah bantal, sehari nak pergi pasar letak RM1 bawah bantal. Ini istiqamah muslimat. Contoh, dia dah ada bajet, suami kata sehari belanja dapur RM20 je, kita akan urus rumah tangga kita bagaimana menjadikan RM19 cukup. Sebab RM1 untuk agama Allah. Yang ini muslimat amat suka. Ada ramai orang boleh bagi RM1,000 terus, RM7,000. Macam datin-datin yang ustazah kenal tu bagi RM7,000 terus. Tapi kadang-kadang bila ustazah rapat dengan dia, minta maaf kak nak gurau ni, hari tu sekali je akak taja orang. Kami ni dah 102 orang dah, Kami yang belum kaya ni dah taja 102 orang muslimat. Bukan nak sombong, tapi dengan RM1 setiap hari. Jadi muslimat al-mu'minun, cuba wujudkan apa saja suasana yang begitu. Mungkin kita ada geng-geng kita yang satu taman, yang kita duduk dalam satu kumpulan tadarus Quran, ataupun payahlah ustazah nak menguruskan, kami pun nak join yang macam ustazah kata tu. Jadi diadu-adukan untuk ummah muslimat. Niatkan satu, ya Allah, aku nak bersedekah sampai aku kaya bila? Ayahanda, almarhum ayahanda Tuan Guru Harundin sebut, bersedekahlah hingga kaya. Jangan tunggu kaya baru nak bersedekah. Maksudnya apa muslimat? Kita yang belum kaya ni perasan macam orang terlebih kaya, bersedekah hingga kaya. Ustazah saya pergi sana sini tersengih-sengih macam orang kaya sungguh. Memang perasan kaya. Sebab apa? Sebab dah bawa jemaah umrah FOC 102 orang muslimat, kan? Tujuannya apa? Islam suruh kita bersatu hati, Islam suruh kita biar sikit tapi istiqamah berterusan. Islam suruh kita benar-benar ikhlas. Kat mana ikhlasnya? Mereka tak pernah tanya, ustazah bulan ni anak ditaja pergi umrah siapa? Kalau pakcik tukang kebun tu tak payahlah ustazah, saya nak pilih yang meniaga kat pasar malam je, contoh. Muslimat dia sibuk nak ambil tahu, sedangkan kita dah kongsi semua dalam tu. Kalau nak fikirkan tidak ikhlas, ustazah akan utamakan siapa? Pak-pak penakan saya ramai lagi tak pergi Mekah. Tapi dalam fikiran saya ni, mereka ni belum begitu layak. Kenapa belum begitu layak? Sebab syarat pertama, belum pernah pergi Mekah. Syarat kedua, warga emas. Syarat yang ketiga, mereka betul-betul tak mampu. Kalau di mata ustazah, pak penakan tu rasa mampu tu, tapi sengaja tak nak pergi lagi. Jadi ustazah akan cari orang-orang yang ustazah sendiri tak kenal. Mudah-mudahan lahir ikhlas. Tanya pengerusi surau, tanya ketua kampung, sampai ke Sabah kami berjalan untuk apa? Cari siapa orang yang di mata masyarakat nampak membantu agama Allah. Bila ustazah datang bagi berita gembira, dengan dinangan air mata mereka terima muslimat, ustazah tepuk bahu makcik-makcik ni. Ustazah sebut apa? Ini janji Allah dalam Quran kan cik? In tansurullah yansurkum. Makcik bantu agama Allah, sekarang Allah bantu makcik. Makcik hanya doa, makcik hanya menabung sikit-sikit tapi tak pernah cukup 6,000 nak pergi umrah. Sekarang Allah bantu makcik. Sebab makcik khidmat pada masjid surau. Jadi tukang mandi jenazah, launnya berapa ringgit sangat. Banyak tahun dah tak dapat apa-apa muslimat kadang-kadang. Jadi orang yang macam ni yang kita angkat. Kegembiraan ini dianggap sebagai hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka berterima kasih di Mekah pada ustazah. Ustazah sebut jangan terima kasih pada ustazah. Ini adalah kesatuan hati ummah yang ingin kaya di akhirat. Sebab nak tunggu kita kaya di akhirat, tak perlu kita kaya di dunia muslimah. Yang penting gunakan akal yang Allah bagi. Macam mana aku fikir? Ustazah macam mana ustazah boleh terfikir? Sebab nak tunggu kaya tak kaya-kaya lagi kak. Jadi kita fikirkan beginilah untuk ummah.
Dan alhamdulillah bila betul cara kita atur keuangan, ada bukti yang kukuh, muslimat, mudah-mudahan Allah pelihara jiwa kita agar tidak, orang kata, terselisih kepada perkara-perkara yang Allah tidak redha. Sebab itu jangan handle seorang perkara ni. Ada siapa yang jaga akaun, siapa yang melihat kepada progres perkara-perkara macam ni. Hujung tahun ni saja bukan 7-8 orang, hampir 20 orang. Sebab bila Ramadan, umrah bercuti seketika, musim haji, jadi yang akan terbang awal bulan 11. Ni Ustazah berjalan ke mana-mana, saya buat interview lah yang orang cadangkan. Kalau ada karya sini yang belum pernah sampai ke Baitullah dengan tak mampu, muslimat, cadangkan namanya pada Ustazah. Interview tu bukan nak kena isi borang ke, nak kena duduk berdiri atas pentas bagi pidato, tak ada. Ustazah nak sembang je dengan dia. Sebab kadang pengerusi surau suggest nama dia, tapi bila kita sembang, makcik tak bersedia lagi lah Ustazah, kan? Sebab ada anak cacat, siapa nak jaga, kita tak tahu masalah, muslimat. Rupa-rupanya sebenarnya Allah tak mau jemput dia. Jadi kenapa Ustazah bercerita tentang tabung umrah amanah saham akhirat? Yang ini siapa penyumbang di dalamnya, orang belum pernah pergi umrah pun menjadi penaja dan menjadi asbab jambatan orang lain sampai ke Baitullah. Ada pula baru-baru ni, Ustazah saya nak berhenti daripada menabung. Dah kenapa? Tak ada paksaan, akak nak berhenti tak ada masalah. Tapi boleh tak saya tahu kenapa? Sebab ada orang kata saya belum pernah pergi umrah tapi saya taja orang pergi umrah. Kalau kak jangan perasan sangat, RM1 je pun sehari. Bukannya akak taja 7,000 terus, kan? Yang RM1 sehari ni lebih berfadilat, lebih bermanfaat daripada akak beli jajan RM1 kat luar tu. Tak ada manfaat apa. Tapi kalau akak taja 7,000 segedebu, dengan akak sekali tak pergi Mekah lagi, yang ini boleh dipertikaikan, musibah. Ini sehari RM1, sehari RM1. Setiap kali akak bagi niat, ya Allah, Nabi pesan, kalau aku gembirakan saudaraku, nanti engkau akan gembirakan aku. Hari ini aku tunaikan hajat saudaraku. Si warga emas tu nak pergi Mekah lama tapi tak tertunai sebab kemiskinannya. Aku tunaikan hajat dia dulu, ya Allah. Mudah-mudahan engkau mudahkan hajat aku untuk tertunai. Niat begini, muslimat, luar biasa ajaib. Ustazah Zaidah rasa dalam tempoh 2 tahun, kan, ada banyak perkara keajaiban berlaku. Asbab apa? Kita fahamkan masyarakat dalam keadaan ini. Ustazah, saya dah banyak tahun merayu nak pergi haji tapi tak dapat. Setelah saya niat masuk program macam ni, saya niat mudahkan, ya Allah, tahun ni biarlah dapat. Hari ni 4 orang datang, Ustazah, tahun ni saya dapat. Mudah-mudahan asbab RM1. Setiap kali asingkan RM1, ya Allah, aku nak bagi peluang orang dapat pergi umrah. Mudahkan agar tahun ni aku dapat pergi haji, ya Allah. Muslimat, jangan kita menjangka Allah perlukan yang terlalu besar dalam hidup kita. Sebab Allah tahu kamu dhaif, kamu lemah. Si kaya pun kadang lemah. Kat mana lemahnya? Dia ada ilmu, dia punya hajat nak sumbang banyak, tapi ditahan oleh suami. Anak-anak marah, mama ni masuk tabung masjid je, kita pun orang miskin juga. Anak dia kata, halangan, muslimat. Jadi maknanya bila kita faham, kita akan agih dalam keadaan yang sedikit tapi berterusan. Ini kekayaan akhirat yang pertama. Jadi silakan tiru, buatlah di mana-mana. Maksudnya ada seorang anak karya kita dapat tahu SPM hari tu cemerlang nak pergi Mesir. Duit RM3,500 pun tak ada untuk beli tiket. Kita kumpul kawan kita 30 orang, RM10 seorang, dapat RM3,000, muslimat. Perkara macam ni kadang dia habis belajar 4 tahun jadi ustaz, sebarkan pula agama Allah. Kita bukan ustaz, bukan ustazah. Menjadi asbab dia jadi ustaz ni, menyampaikan dakwah, kita pun ada saham akhirat di situ. InsyaAllah punca kaya di akhirat. Ada ramai orang tak terfikir. Jadi muslimat al-mu'minun boleh buka minda hari ini dengan kisah yang pertama untuk kaya di akhirat. Boleh? Ke ngantuk dah? Kan, jangan ngantuk dulu. Timbulkan semangat. Ya Allah, hari itu persiapan. Masya Allah. Persiapan raya je, baju raya je berapa? Semua tu bagus. Apatah lagi kita mampu, muslimat. Jangan pelekeh kalau pagi raya nampak telekong orang merilit. Jangan, dia tak curi duit kita pun, duit dia, kan? Dia tukar kereta tiap-tiap bulan. Jangan sibuk, muslimat. Kau lompat bank mana, duk kaya sangat. Jangan sibuk. Itu rezeki dia. Allah tak pernah silap alamat menghantarkan rezeki. Tapi kesianlah dia jadi orang kaya, hanya kaya di dunia. Di akhirat dia muflis, takut, muslimat. Hari ni nampak macam biasa-biasa saja. Bukan orang kaya pun, bahkan dia orang miskin di dunia.
tapi ada rumah besar yang menanti di kampung akhirat. Kita tak tahu. Ada kenderaan yang begitu mewah, yang begitu indah, membawa dia dengan begitu lancar meniti titian siratal mustaqim. Kita tak tahu sebab apa? Sebab amal yang sedikit tapi berterusan. Dia tahu benda ni baik, terus buat, tak tangguh malam muslimat. Ini orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Okey, selesai satu. Yang kedua, Nabi SAW mengajar kepada kita ada banyak manusia yang kaya, yang beramal ketika di dunia, tetapi nanti di akhirat bila dia bertanya-tanya kepada Allah, mana amalan aku? Mana pahala daripada perkara sipulan, perkara A, perkara B, perkara 1, perkara 2 yang aku lakukan ya Allah? Kenapa lambat sangat aku nak masuk syurga ni ya Allah, sedangkan orang lain dah masuk dah? Muslimat, ada orang yang akan berdialog dengan Allah sampai begitu sekali, dan dia ternanti-nanti namanya belum dipanggil-panggil lagi masuk ke dalam syurga Allah. Ni baru habis Ramadan, ustaz-ustaz kita dah bercerita. Ramadan hari tu ustazah sibuk sebut ada satu pintu bernama Ar-Rayyan yang Allah nak suruh kita masuk cepat-cepat ke dalamnya, menjadikan kamu ahli syurga. Tapi bila kita duk tanya, kenapa orang lain dah masuk, aku tak masuk lagi ya Allah? Illal ju' wal atash. Kamu tak dapat masuk pintu Ar-Rayyan tu, tak mampu jadi ahli syurga pun. Kerana apa? Kerana kamu hanya dapat lapar dahaga daripada puasa kamu ketika di dunia. Sebab apa yang ini kita takut muslimat? Sebab kita berlapar beriring. Bulan Ramadan waktu yang paling kita nanti adalah azan maghrib. Jap tengok jam, jap tengok jam, jap tengok jam. Nak berbuka di awal waktu. Tapi masuk Syawal berapa ramai orang tunggu azan maghrib? Tak sabar-sabar nak bersembahyang di awal waktu. Jarang kita jumpa muslimat. Jadi kesian akan waktu maghrib, kan dianaktirikan pada bulan-bulan yang lain. Tapi bulan Ramadan dialah yang dinanti. Macam mana jam pun yang biasa naik kereta mewah pun sanggup redah naik motor. Supaya apa? Supaya kita dapat balik awal ke rumah. Semata-mata muslimat untuk berbuka puasa. Sedangkan yang Allah selalu tekankan kepada kita, solat di awal waktu. Solat di awal waktu. Solat di awal waktu. Saya dah sembahyang dah ustazah, tapi kenapa hati tak tenang ni? Sebab akak sembahyang sekarang. Dulu betul tak sembahyang, sekarang sembahyang dah. Tapi tu baru amalan zahir, belum amalan batin. Batinnya muslimat sungguh dah sembahyang, tapi sembahyang yang macam mana yang Allah betul-betul terima? Kalau tidak Allah tak turunkan fawailul lil musallin, maka celakalah ke atas orang-orang yang solat. Nak zuhur pun nantilah, tunggulah. Allah kawan dah depan pintu rumah pula nak bawa pergi masjid untuk dengar kuliah Ustazah Zai, kan? Tapi kau sembahyang dah dalam hati kata tak sempat tadi ya Allah, tak apa, habis pukul 4 sempat kot aku zuhur, pukul 4 zuhur. Kan? Jadi nak cerita benda macam ni orang tak tahu, tapi Allah Maha tahu. Ada orang mengutamakan dunia muslimat semata-mata apa? Untuk menafikan yang Allah janji dalam Al-Quran ni. Sebab itu orang yang berpuasa tadi Allah sindir melalui hadis Nabi SAW. Kamu hanya dapat lapar dan dahaga. Sebab niat nak puasa malam tadi, tapi apa yang Allah kata tahan lisan. Kamu tak tahan lisan. Kamu bercakap perkara yang Allah tak redha juga. Tangan, hak orang yang mana yang kamu ambil ni? Adakah hak kamu ataupun hak orang lain? Kadang bulan Ramadan itulah muslimat yang kita nak ambil hak orang lain. Ustazah dah selesai dah pembahagian harta pusaka mak ayah saya semua. Ukur tanah sejengkal masuk tanah orang lain muslimat. Bulan Ramadan berlaku kadang-kadang perkara ni. Kita tak ambil kisah pun. Padahal walaupun sejengkal boleh menjauhkan kita daripada neraka Allah. Dia nak jaga sungguh-sungguh. Sebab itu muslimat dirahmati Allah, ada orang yang beramal ketika di dunia tapi dia tak jadi kaya akhirat. Bahkan dia jadi muflis. Nombor 1 dalam hal kedua ustazah nak sebut, kerananya dia memutuskan silaturahim. Okay? Memutuskan silaturahim. Sebab Nabi cakap dah, kenapa ya Allah, amalan aku dulu banyak, puasa aku macam tak diterima, tapi aku ada ibadah lain, puasa sembahyang sunat aku tak tinggal, sedekah aku tak tinggal ya Allah. Tapi kenapa muslimat semua amalan itu seperti dimamah oleh api, kayu api yang dimamah oleh api, akhirnya jadi abu, habis, tak bawa pun ke dalam kampung akhirat. Kerana ketika hidup di dunia kamu menjadi manusia yang memutuskan silaturahim. Yang ini ustazah tekan di mana-mana majlis ilmu muslimat. Kerana apa? Muslimat dihadiri oleh majlis ilmunya adalah ibu-ibu saya kebanyakannya.
Yang biarlah dosa sebesar gunung mana dulu, jangan tangisi yang itu ibu. Tapi hari ini Allah dah campak hidayah dalam hati kita. Mulakan dengan hidup yang baru. Dulu macam mana kita bergaduh pun, apa punca, apa asbab pun, hari ini setelah kita hadir ke majlis ilmu, kita dah tahu hukum. Tolong cari sementara kita hidup. Cantumkan silaturahim. Raya hari tu muslimat, ada orang yang datang ketuk pintu rumah kita, sungguh-sungguh bersih hatinya nak minta maaf, tapi kita masih tak mau memaafkan. Kita tutup pintu, bagi tahu anak, kalau si fulan ni datang jangan bagi tahu mak. Bagi tahu mak tak ada kat rumah. Ini bukan hujung pak belalang. Ini betul-betul bukan cubaan muslimat. Bila orang datang, maknanya bersih hatinya, dia runtuhkan malu, dia kuburkan ego dia semata-mata untuk minta maaf. Tapi kita tak nak buka pintu, kita tak mahu memaafkan. Tahun depan dia cuba lagi, kita masih lagi dengan sikap demikian. Dia tak fikir betapa sakitnya hati aku dulu masa dia buat macam tu ke aku. Masuk tahun kedua, tahun ketiga dia cuba lagi, kita tutup lagi pintu hati kita muslimat. Tengok tahun keempat tak datang, mana pergi dia ni? Mati dah si fulan. Si fulan mati dengan usaha untuk betul-betul minta maaf. Allah nampak dah, Allah nampak. Allah tahu dah, Allah tahu. Si fulan ni ngadu kat ustazah, saya dah 3 kali raya ustazah. Bahkan kalau jumpa kat surau masjid, saya usaha nak tegur, dia buat paling muka tak layan saya. Sekurang-kurangnya akak dah cuba, Allah tahu kan? Jangan sekali cuba, ulang berkali-kali. Kalau dia tak buka pintu, bukan salah akak lagi dah. Mati si fulan, mudah-mudahan mati yang Allah kata dia sudah meminta maaf, walaupun tak dimaafkan. Hei, orang yang tak mahu memaafkan, solat sunatnya tak pernah tinggal, puasanya, sedekahnya, tiba-tiba di kampung akhirat muslimat, kita minta dengan Allah, ya Allah, kan ada dalam catatan malaikat munkar dan nakir tu, cuba cek balik amalan aku banyak ni. Tapi malaikat tak pernah tahu yang dulu punya dosa, silap dan khilaf tu kamu tak maafkan lagi dalam hati. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah je yang tahu apa ada dalam dada kamu. Maksudnya muslimat, dalam dada ni kita menyampah, kita benci, aku tak nak maafkan, nampak muka dia, aku tak nak kawan dengan dia sampai bila-bila. Yang ini malaikat tak tahu. Walaupun malam tadi kita tahajud 18 rakaat kan? Malaikat tulis, Tuhan, hamba-Mu ni banyak amal dulu. Betul banyak amal, tapi hatinya belum bersih, tak mau memaafkan. Muslimat, orang yang seperti ini ustazah selalu cadang di masjid surau, tolong buang terus sikap yang begini. Maafkan, maafkan, maafkan. Akan hilang segala kesakitan, kerosakan kan? Apa yang ada dalam dada ni akan lapang muslimat. Alam nashrah laka sadrak. Nak lapangkan dada ni, kena gugurkan dosa. Nak gugurkan dosa, tak boleh minta bantuan orang lain, kita sendiri kena bangkit. Ya Allah, memanglah dia punya dosa dulu, tapi itu kan cerita 30 tahun lepas. Ni dia dah datang minta maaf dah. Kadang kita maafkan, suami pula, awak maafkan, punyalah dulu dia buat awak macam tu. Tu hantu paling besar tu. Kadang suami kita, kadang anak kita. Anak kata, mama boleh maafkan lagi, nanti tu datang. Sebab kita dah mengaji muslimat, kita boleh pujuk hati kita sendiri. Paling ustazah sedih dia mengaji saja, tapi dia tak mampu pujuk hati dia sendiri. Jangan jadikan dirimu muflis di akhirat kelak muslimat. Kerana apa? Kerana ada putus silaturahim. Putus silaturahim tu secara langsung, yang memang kita bergaduh dengan dia. Yang kedua, ada orang nampak dia macam okey je. Ustazah Zai, sebelah kanan orang A, sebelah kiri orang B. Dengan orang A pun ustazah baik, dengan orang B pun ustazah baik. Tapi A dengan B ni bergaduh. Kan? Batu apinya ustazah. Contoh. Ustazah kata dekat si A, kak, patutlah akak ni tak payah pergilah rumah sebelah. Semalam saya dengar dia mengumpat akak kat masjid. Padahal tak pun muslimat. Tapi ni jadi orang tengah untuk memanas-manaskan. Berhati-hati duhai kamu. Dek, sebab lidah kamu tu A dengan B dah 20 tahun tak bertegur pun ada. Tetapi wahai ustazah, jadilah manusia yang kamu tahu A dengan B tak bertegur 20 tahun dah. Usaha macam mana cara lagi aku nak buat, ya Allah. Kak, akak kata B tu jahat sangat. Tengok ni, dia kirim pulut kuning dekat akak. Anak dia kata Quran pagi tadi. Biar betul ustazah, dia selama akak kenal tak pernah reti buat pulut kuning. Dia tempah kak, dia tempah. Dia suruh saya sampaikan ke akak.
Tipu ni muslimat dengan niat, ya Allah Tuhan jangan kantoi ya Allah, aku nak tipu sunat ni. Tak ada istilah tipu sunat ya. Maksudnya aku nak reka bagaimana keadaan supaya A ni boleh berbaik dengan B ya Allah. Minta dengan Allah muslimat. Sebab A baik dengan kita, B baik dengan kita, mungkin kita boleh jadi jambatan sebagai islah, orang yang mendamaikan. Orang yang mampu mendamaikan dua permusuhan, dua jiwa yang bermusuh mampu, Masya Allah muslimat, dia akan jadi manusia yang kaya di akhirat. Amal dia sikit kat dunia, tapi asal orang bergaduh dia punca baik, dia punca baikkan, dia punca baikkan. Insya Allah mudahlah jalan ke akhirat. Mudah-mudahan dapat syurga tanpa hisab. Orang macam ni, orang macam ni kadang sebab apa dia ada pengaruh dalam masyarakat. Kita kadang kan dalam grup 5 orang kawan-kawan kan, ada seorang yang mungkin seorang ketua muslimat contoh kan, kak kita dah nasihat dah, dia payah, dia tak nak dengar tu, duk bertekak lagi dua orang tu, cuba kak pula kan. Kita nak minta tolong muslimat, jangan kita rasa sebab aku ketua aku boleh, tapi minta dengan Allah dulu. Sebab qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, Tuhan Malik, ilah, Tuhan kepada seluruh manusia, Rabb, pemelihara manusia, bukan memelihara jasadnya saja tapi memelihara hati. Tuhan, macam mana cara nak lembutkan hati dia besok ya Allah? Sebab ni aku nak buat kenduri, A pun aku nak jemput, B pun aku nak jemput. Bila kita nak buat kenduri si A dengan B muslimat, Ustazah, B tu Ustazah jemput dah? Jemput lah kak, jiran kita kan. Siapa suruh Ustazah jemput dia? Saya tak nak datang besok kan. Jadi kita mungkin boleh kelentong, tak kak dia kata ada anak dia pergi mana, entah besok dia memang dah confirm tak datang. Kadang-kadang muslimat kita kelentong je tu. Padahal ya Allah janganlah kantoi ya Allah, aku nak jumpakan dia dalam majlis kenduri aku. Ini kreativiti muslimat, supaya tiba-tiba kan waktu nak beratur ambil makanan tu, tengok-tengok kau pocot mak kau, muka dia pula kat depan. Kan? Malulah kita nak masa muka depan orang lain. Kan? Tolong ambilkan pinggan tu boleh tak? Terpaksa bercakap walaupun dengan muka masam. Kita intai daripada jauh, alhamdulillah ya Allah dah bercakap dah, walaupun tak berapa ikhlas, tapi kita nasihat lagi, nasihat lagi, makan masa muslimat, sampai akhirnya A dengan bini berbaik. Sebab kita punya kreativiti tadi, insya Allah mudah untuk kamu jadi manusia yang kaya di akhirat. Okay? Jadi bila kita duduk, ada berlaku dalam masyarakat aku, kadang adik-beradik muslimat, kadang sepupu sepapat raya-raya ni, dia dah tahu dah dalam family group aku beraya rumah mak tu hari Rabu. Disebabkan dia datang hari Rabu, aku tak datang Rabu dah, biarlah orang lain semua berkumpul, aku jumpa hari Khamis je. Sebab apa? Sebab tak nak jumpa. Kadang-kadang muslimat perkara macam ni, ya Allah sedih sayu kita. Macam mana Tuhan dah 18 tahun bermasa muka macam ni, macam mana kita nak bantu? Setiap kita yang melihat ni Allah akan tanya, mu tak cuba ke? Mu tak usaha ke? Usaha ya Allah, yang aku kelentong duduk bagi pulut kuning tadi tu bukannya aku nak menipu, ya Allah kau lembutkanlah hati dia. Muslimat kan? Sebab apa? Dengan tujuan mudah-mudahan dia berbaik. Jangan kelentong benda besar-besar, kak kereta Ferrari, jiran sebelah hadiah, bohong sangatlah tu. Kita create satu keadaan yang nampak logik sikit muslimat. Baik, itu satu sedekah. Yang kedua silaturahim. Yang ketiga, dah habis dah ni. Yang ketiga, ada banyak lagi sebenarnya, tapi sebab 1 jam kan, jadi kita bagi yang ketiga. Tolong jangan jadi muflis di akhirat disebabkan lidah kita muslimat. Kan? Kenapa pula lidah Ustazah? Siapakah orang yang macam kaya ketika di dunia? Apa kaya? Bukan kaya harta muslimat, tapi macam banyak amal. Kita nampak, ya Allah Ustazah, saya rasa si Polan tu syurga lah nanti Ustazah. Mana akak tahu? Tuhan je yang tahu syurga ke neraka. Dia Ustazah ada program apa kat masjid, dia orang pertama. Kan kadang-kadang kita kan macam tu muslimat, kita nampak. Bila dah mengaji ni Ustazah, ya Allah nampak mata je tudung labuh sungguh Ustazah, dia itu Masya Allah. Muslimat, mudah-mudahan bila orang kata gitu pada kita, amin, insya-Allah mudah-mudahan. Tapi ada yang nampaknya macam beramal, tapi di sana nanti muflis, na'udzubillah min zalik. Siapakah orang itu? Masya Allah, yang sibuk, wailul likulli humazatil lumazah. Dia menjadi manusia yang suka mengumpat. Amalnya banyak tapi suka mengumpat.
Humazah apa? Dia suka jadi manusia, asal orang lain buat je ada tak betul. Komplain muslimat. Kaki komplain. Masya Allah. Mengumpat ni benda yang dicakap di belakang, bila cakap hak depan, dia tak boleh terima. Dia tak seronok. Contoh, ada orang kata, Ustazah, benda yang betul pun kita kata takkan dia nak marah. Ada orang muslimat, dia tak suka kalau kita kata, Ustazah tahu dah, anak dia dapat 10A, dapat pergi US pula tu. Benda betul dah? Benda betul. Tapi dia dah pesan dah, you jangan cerita kat orang, I segan lah. Nanti kan I tak boleh kontrol hati I ni jadi riak. Dia dah kata dah muslimat. You jangan katalah, jangan cerita kat WhatsApp, jangan masuk Facebook semua. Tapi kawan dia suka cerita. Ternyata tuan punya badan tak suka dia bercerita begitu. Jadi berhati-hati. Benda yang orang tak suka kita cerita tentang dia, walaupun benda tu benar, mu termasuk wailul likulli humazatil lumazah. Ni, Ustazah, bukan benda yang tak betul je ke jadi dosa. Benda betul muslimat, tetapi benda tu kalau disebut depan orang dia tak suka. Bukan semua orang suka. Bukan semua orang suka, suami dia naik pangkat kat pejabat, kan? Sebab dia takut pandangan orang lain, dia takut dia tak mampu jaga hati dia. Kalau kita kenal dia memang orang yang tak suka dipuji-puji, tak payah cerita, walaupun perkara itu perkara benar. Ini banyak orang tersilap. Ustazah Zai banyak mengumpat dalam kuliah. Kan orang tadi Ustazah jumpa di mana ya, pagi tadi di Sungai Chow pukul 10 pagi. Kan pertama kali juga ni nak pergi Menara Darussalam. Mereka orang bekerja ni minta Ustazah untuk majlis ilmu yang bernama, hari tu kami jemput Ustazah untuk tazkirah, kali ni kami nak Ustazah ajar kami Quran. Ustazah tengah tak sibuk ni, boleh dah layan muslimat mengajar Quran. Ada satu hamba Allah tu menangis sungguh-sungguh. Ustazah nak test, nak mulakan kuliah Quran, mudah saja. Kan panggil semua duduk dalam halaqah, bagi satu ayat yang luar biasa. Jangan bagi ayat lazim, jangan bagi surah Yasin, bagi ayat yang luar biasa sikit. Tadi Ustazah kata buka surah Hud ayat 20. Tiba-tiba surah Hud, ada ke Ustazah nama surah Hud? Ada, buka ayat 20 ya. Baca sikit seorang satu-satu sampai sangkut dekat seorang muslimat, kaku lidah. Ustazah, saya memang tak boleh mengaji, satu huruf pun saya tak kenal. Saya pernah pergi Mekah, saya menangis kat Mekah. Saya kata saya nak belajar mengaji, tapi itu dah banyak tahun dulu. Saya tangguh sampai hari ini. Anak saya 3 orang Ustazah, semua dah boleh baca Quran. Mereka suruh saya belajar baca Quran. Jadi bila office nak mencadangkan macam ni, hari inilah saya ada. Siapa dia tu, saya tak akan cerita dekat Muslimat Al-Mu'minun. Faham tak? Kalau kata Ustazah saya rasuah Ustazah, perempuan tu yang mana tu Ustazah? Nama dia siapa? Duduk jalan mana? Saya tak akan cerita. Hari ni kenapa saya cerita muslimat? Supaya masyarakat tahu di luar sana ada orang yang dahaga, satu huruf pun dia tak kenal. Jadi menjadi kewajipan kita untuk luaskan kerja-kerja dakwah. Jadi merasa, aku ingatkan orang tua dah pandai mengaji Belaka, rupanya yang Ustazah cerita tu ada tak pandai. Kita bukan nak tahu siapa orangnya, tapi kita nak tahu apa masalah dalam masyarakat. Benda baik pun Ustazah cerita dalam tazkirah, tapi kalau orang tanya siapa, kalau Ustazah kenal si Fulan ni memang orang yang bagi untuk kita bercerita, kita cerita. Ustaz si Fulan tu, tengok tak hari tu dalam TV, Ustazah kenal dia, memang dia Masya Allah baiknya dia, kan? Dia tak kisah kita bercerita tak apa. Tapi sebagai sahabat dia, Ustazah, kau jangan cerita benda-benda macam ni, aku segan. Kau orang puji-puji, aku tak tahan riak ni kan, aku neraka pula walaupun banyak amal. Dia dah cerita dulu muslimat, kita jangan sebut nama dia. Ini amanah, kan? Tapi banyak kita tak faham. Dek kerana itu kamu boleh jadi muflis di akhirat. Bahkan muslimat, amal soleh kita ni na'udzubillah boleh jadi negatif. Dek kerana apa? Dipindahkan ke akaun orang yang kita humazahkan atau lumazahkan. Kita umpat, kita keji, dan kita selalu menyindir-nyindir dia. Apa yang dia buat semua tak betul. Oh Kak, kenapa hari ni dekat Masjid Al-Mu'minun masak biryani kambing pakai duit yang kami sumbang bulan Ramadan hari tu ke? Tak lah, ada orang sponsor, ada tak kena. Dah Ustazah payah kalau biryani je tiap-tiap malam Jumaat. Ustazah kita buat nasi putih singgang ikan. Sudahlah Ustazah. Datang juga Kak, masjid besar kaya tabung punya besar macam ni, singgang ikan je, kedekut duit buat apa? Muslimat dirahmati Allah, ini manusia yang humazah. Wailul likulli lumazah. Maknanya dia suka apa orang buat semua komplain. Berhati-hati wahai lisan yang suka komplain. Kamu kumpul amal banyak di dunia, di akhirat kamu jadi orang muflis. Macam mana nak dapat tajuk kita hari ni untuk kaya di akhirat?
Okey, jadi 3 perkara. Pertama tadi melalui sedekah, bukan sedekah yang banyak, maknanya orang miskin pun boleh ke syurga, boleh kaya di akhirat dengan Ustazah bagi contoh dah tadi. Sehari RM1, 2 tahun Ustazah macam mimpi. Cek balik betul ke ni bang, suruh Ustaz cek balik betul ke ni orang yang ke 102 dah dalam tempoh 2 tahun. Masya Allah, mana datang duit ni, penyumbang terkejut muslimat. Ustazah kalau saya cek balik ni memang betul lah, ni gambar bulan pertama hari tu tahun lepas, ni gambar bulan kedua ni 8 orang, bulan ketiga 9 orang, bulan keempat. Kira-kira balik 2 tahun 102 orang dah Ustazah. Semuanya mengucap panjang muslimat. Patutlah Nabi suruh sikit tapi berterusan, sikit tapi berterusan. Itu sebab hari ni, sebab ilmu muslimat ada ramai dah kebijaksanaan. Ada orang di rumahnya letak tabung A, tabung B, tabung C, kan dia ajar anak-anak macam tu. Berapa ramai anak-anak dapat duit raya kali ni? Cuba sembang dengan mereka muslimat. Ada yang nak beli mainan je kan. Ustazah sembang, duit raya buat apa sayang? Nak beli mainan Power Rangers. Anak-anak buah saya tanya, dapat duit raya letak kat mana sayang? Letak dalam tabung. Lepas tu tabung mana Umi nak tengok boleh? Tak ada dah duit dalam tabung. Ibu dah hantar dekat tabung haji. Buat apa letak tabung haji? Bagi kat Umi lah. Duit Umi habis ni guna untuk raya hari tu. Mana boleh Umi kita kumpul duit sikit-sikit nanti nak pergi Mekah. Sebab apa muslimat? Tarbiyah. Tapi masa orang bagi duit raya simpan. Nanti kalau nak beli mainan mama tak layan dah, pakai duit sendiri. Itu tarbiyah. Jadi bila kita sembang, sebab Ustazah rumah jadi Darul Fawaz. Daripada usia 4 tahun, budak-budak keluar masuk dari 7 pagi sampai 7 malam. Jadi lepas raya tu, itu je lah sembangnya. Duit raya buat apa saya? Tarbiyah di rumah. Ui, nak beli mainan, sakit jantung kita muslimat. Kita mengajar benda baik-baik, tiba-tiba kat rumah ditarbiyah nak beli mainan. Tak salah pun, tapi dah saban hari mainan tu kita latih. Oh, duit yang disimpan ni mudah-mudahan nanti jadi saham. Saham apa? Nak pergi Mekah. Kalau kita simpan lambat-lambat Ustazah, nanti dah tua jadi nenek baru boleh pergi Mekah. Jadi kita duit raya semua kita simpan. Mak kita kata dekat tabung haji dah ada RM7,000. Tinggal sikit je lagi nak cukup untuk pergi Mekah. Ini budak umur 4 tahun boleh sembang macam ni sebab tarbiyah muslimat. Jadi nak cerita Masya Allah, mudah-mudahan kita terlambat dah, tapi belum lambat selagi ada hayat. Apa sahaja RM yang Allah rezekikan pada kita, baik bentuk duit, baik bentuk harta benda. Kalau jadi jemaah saya yang mingguan memang kena tembak je selalu kan Ustazah. Apa antara tembaknya? Kan Ustazah kata, cuba tengok pinggan mangkuk kat rumah tu cik, ada tak yang dah setahun tak guna? Ada Ustazah. Kalau setahun tak guna tu maknanya barang tak perlu dah. Betul Ustazah, memang tak perlu. Raya baru dia pakai-pakai buang je Ustazah, dia kata. Maknanya tak perlu muslimat. Bila tak perlu, kadang-kadang kita buat jualan longgok pergi dekat mana-mana flat. Yang dulu kita jual, yang dulu kita beli satu set RM3,000 muslimat. Dah 20 tahun kita beli pun masih duduk situ. Jual kat mereka RM300 contoh. Hati ni, ya Allah, ruginya aku dulu beli RM3,000, aku jual RM300. Tapi orang berebut nak beli. Duit RM300 tu kita jadikan infak. Cuba rasakan, tenang, bahagia. Sebab bila kita mati, rupanya anak kita tak angkat pinggan yang berat-berat tu. Anak kita muslimat hubungi Ustazah Zai. Saya ramai sangat yang muda-muda. Ustazah, mak saya dah meninggal dah tu, kenapa? Nak bagi rumah ke kat Ustazah Dok, nak bagi pinggan mangkuk. Boleh tak letak kat surau Ustazah? Ya Allah. Kalau ada 100 biji sesuai lah. Sebab malam Jumaat insya-Allah 80 orang, 90 orang. Tapi ni sekejap jenis ni, sekejap jenis ni, payah. Ustazah sedekah je lah kat mana-mana. Tak apalah Ustazah ambil je mana pun. Pelik lah orang tua-tua dulu-dulu ni Ustazah kan, beli benda berat-berat macam ni, payah kita. Dia panggil Ustazah kat rumah muslimat semata-mata untuk ambil barang-barang arwah mak dia. Sebaik bukan Ustazah, mak dia sedih tengok daripada hubung kan. Makna nak cerita kita hidup ni biar kita bijak. Kita hidup, ya Allah, atas almari tu dulu muda-muda yelah rebus ketupat, lemang semua. Sekarang dah 18 tahun tak guna. Akak-akak dekat masjid perlu tak periuk besar ni? Kita kena bijak muslimat tengah hidup ni, supaya bila mati orang tak campak macam tu saja. Masa hidup bila kita nak agih supayanya apa? Mengkayakan kita di akhirat kelak. Jadi tolong Ustazah akhiri dengan ibu-ibu yang kematian suami. Kan minta maaf sebut. Ini pun kisah masyarakat. Ustazah pergi rumah dia, cik, kereta siapa tu? Kereta arwahnya dulu Ustazah. Ya Allah, kaya dah macam tu kan.
Sarung baju kereta tu pun dah macam tu, menunjukkan lama sangat dah berkurung kereta tu muslimat. Habis tu siapa yang guna? Tak ada siapa. Sayang ustazah bila tengok nampak muka pakcik engkau duk bawa kereta tu. Berjalan ke tidak keretanya cik? Taklah ustazah, duduk je lah kat situ. Tapi sayu hati tengok dia, ingat kan, rugi muslimat kan. Ustazah sebut macam tu je cik. Masya Allah, dekat taman kita ni cik, ada ustaz baru balik pada Mesir. Saya tengok semalam jumpa tolak motor. Tanya ustaz, motor mati lagi? Yalah macam ni lah ustazah, beli motor dah second hand kan. Kalau acik kata kat dia, acik kan kedekut, acik kata je kat dia kan, ustaz gunalah kereta saya ni, repair lah ustaz kan? Repair lah, tapi nanti bila ustaz dah mampu beli kereta kancil, nanti ustaz pulang balik. Ni sentimental value ni, sebab bakhil dan kedekut, dia tak bagi terus muslim. Tapi paling kurang mungkin setahun ustaz tu guna untuk dia mengajar. Bayangkan, makcik dapat pahala, si mati dapat pahala, daripada duduk saja. Ni terus terang ni muslimat, kesian. Ada banyak sangat harta si mati kita tak manfaatkan hanya kerana sayang. Si mati kalau boleh hidup tu bukan sayang namanya, tu bukan membebankan aku dalam kubur. Sebab benda tu dulu aku tinggal untuk apa? Untuk akhirat aku sepatutnya. Tapi masa tu aku jahil, aku tak gunakan. Jadi hari ni kau dah jadi balu, dah lama dah aku meninggal ni, patut kau mengaji ni, kau kena bincang balik dengan anak-anak macam mana. Kamu nak guna tak kereta buruk ayah tu? Tak naklah mama, kami pun dah ada kereta besar, kereta cantik dah. Jadi setuju tak kalau kereta tu daripada duduk situ saja, mak wakafkan dekat masjid ke dekat pusat tahfiz. Boleh budak-budak ni guna untuk pergi masjid surau. Suka hati mama lah. Bila dah suka hati tu muslimat, hak kita. Sebab apa? Kita takut dia menjadi beban kepada si mati dalam kubur. Dan begitulah pesan kita kepada anak-anak. Kalau kita mati nanti kan, baju-baju mak selalu pergi masjid tu kan, bawa je pergi masjid. Kotlah ada kawan-kawan mak nak pakai, sambung ke majlis ilmu. Benda ni muslimat dirahmati Allah, semuanya untuk mengkayakan kita di akhirat. Jangan jadi orang yang mengaji tetapi nanti di akhirat kita muflis, sebab kita tidak bijak menggunakan apa yang Allah anugerahkan pada kita di atas dunia. Okay, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah redha. Kalau ada soalan sebelum saya tutup doa, sila. Assalamualaikum. Tentang memaafkan. Okey. Okey, bagus. Okey. Jawapannya mudah muslimat kan, memaafkan itu baik, tetapi belum boleh lupakan apa yang dia pernah buat kat kita. Itu soal hati. Hati yang sudah luka, parutnya tetap ada. Hati yang sudah luka, parutnya tetap ada. Isunya sekarang kita memaafkan, tapi untuk mesra macam dulu payah kan. Yang namanya putus silaturahim, kita pandang muka dia tak nak. Orang bagi salam, kita tak jawab salam. Ini putus terus. Tolong jangan bila orang minta maaf, kita tak maafkan. Tapi yang dimaafkan dari ustazah, dia cakap dia dah maafkan, tapi dia dah tak macam dulu dengan saya. Akak sepatutnya muhasabah. Kenapa kawan tu dah tak macam dulu? Sebab parut dia masih ada muslimat. Pelan-pelan kan, walaupun sebenarnya dari sudut agama kita macam orang yang belum betul-betul ikhlas dalam memaafkan. Sebab apakah orang yang betul-betul ikhlas dan meredai? Yang reda itu yang parutnya pun dipadam sekali. Luar biasa muslimat. Sedangkan puasa ada makam pertama, makam kedua, makam ketiga. Nak capai makam pertama tu kena lalu 3 dulu, baru naik darjat kedua, baru naik darjat pertama. Sekarang maafkan dulu. Nanti bila hati kita makin bersih, iman makin bertambah, ilmu makin banyak kita pelajari, kita pun jumpa kat kenduri kendara, bertepuk tampang. Padahal dulu aku, tu kisah lama. Sekarang ni yang penting maafkan dulu. Kan, jangan tak maafkan. Apa erti tak maafkan tu? Nak jumpa tak nak, kan? Nak tengok muka benci. Dalam hati jangan ada benci. Macam kita dengan anak-anak. Ustazah tanya ibu-ibu, kita dengan anak-anak marah sebab benci ke sebab sayang? Sebab sayang. Kalau ibu marah anak sebab benci, ibu, doamu terhijab di langit Allah. Kita marah anak sebab sayang. Ya Allah, aku tak nak anak aku diheret kat neraka, sebab tu tadi aku renjis muka dia dengan air supaya dia bangkit subuh. Contoh muslimat. Sebab aku tak nak dia dimasukkan dalam neraka. Maka dia menasihatkan dengan sayang. Tapi kalau kita menasihatkan dengan benci, muslimat dirahmati Allah, lambat lagi lah. Kan kak, macam mana pun suami buat ke akak dianiaya teruk, macam mana pun itu dah jodoh terbaik akak. Baik benda ustazah, marah kita.
Baik kak, sebab melalui dia itulah syurga kak. Ustazah kak kena pergi masjid sana, masjid sini, masjid tu nak berdakwah. Akak ni sebelah katil je bang, bangkit bang. Ustazah bangkit-bangkit mana pula laki aku dah jadi imam kat masjid dah kan. Jadi senang. Balik-balik anak dah solat muslimah. Tapi ada orang yang ya Allah balik susahnya nak kejut suami je ustazah 99 kali. Nak jemput, nak kejut anak nombor 1 lagi sudah-sudah kan saya tak sembahyang subuh. Lagi satu keluarga masuk neraka belaka. Itu masalah muslimah. Jadi kita bagi faham, jangan marah dengan benci. Aku dah maafkan dia ya Allah, parutnya masih ada. Memanglah hari jadi dia dah tak bagi hadiah macam dulu dah. Tapi pelan-pelan. Jangan sampai tidak memaafkan. Wallahu a'lam. Lain? Tutup doa ya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon kepadamu keberkatan majlis ilmu pada petang yang barakah ini ya Allah. Engkau beri kekuatan kepada kami untuk menjadikan ilmu ini sebagai ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kami ya Allah. Istiqamahkan jiwa kami untuk mencintai perkara-perkara yang Engkau redai ya Allah. Bantu dan bimbing kami ke jalan-jalan yang Engkau redai ya Allah. Anugerahkan kami nikmat Islam dan iman ya Allah. Andai Engkau mentakdirkan kami mati, matikan kami dalam husnul khatimah, kesudahan yang baik ya Allah. Matikan kami dalam radiyatan mardiyah, kami redha bertemu denganmu dan Engkau jauh lebih redha bertemu dengan kami ya Allah. Matikan kami dengan qalbun salim, hati yang benar-benar sejahtera ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang menjadi manusia kaya di dunia ini ya Allah, dan kaya juga di akhirat kelak ya Allah. Andai Engkau mentakdirkan kami menjadi manusia yang miskin di dunia ini ya Allah, jangan Engkau miskinkan kami di kampung akhirat kelak ya Allah. Terimalah segala amal soleh kami yang tidak seberapa ini ya Allah. Pandang kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Bersatunya kami di atas muka bumi ini, Engkau satukan juga kami di kampung akhirat kelak di dalam syurga-Mu yang kekal abadi ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.